عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. Amma ba'd. Yang berusaha Puan Rahimah Muhammad Amin, pengurusi Puani UiTM Cawangan Johor. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bersama-sama dalam halaqah ilmu, dalam majlis ilmu yang insya-Allah ia merupakan salah satu daripada majlis yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya-Allah pada tengah hari ini kita akan sambung. Tengah hari ini kita akan sambung insya-Allah perbincangan dalam tajuk yang baharu. Ya, bab yang ke-18. Dah tak banyak dah untuk kita tamatkan kitab ni. Ya, ada 24 bab. Maksudnya ada lagi 6 bab dan halaman muka suratnya pun dah tak banyak, lebih kurang dalam 60 muka surat lagi, insya-Allah. Lepas tu mungkin saya nak sambung dengan kitab hadis juga. Ya, kita tengok macam mana kepribadian Nabi SAW. Ataupun ada hari itu yang cadangkan Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi. Nanti kita bincanglah tentang kitab-kitab tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bab yang ke-18 adalah mengenai terpujinya jual beli yang baik dan tercelanya riba serta menipu. Ada 3 benda lah. Yang pertama adalah tentang jual beli yang baik yang digalakkan oleh syarak. Perbincangan yang kedua tentang riba. Dan yang ketiga tentang menipu. Cuma kita kena faham bahawa kitab ini bukan kitab fiqh. Kitab hadis ni bukan mengenai fiqh, tapi dia menjelaskan secara umum tentang prinsip-prinsip yang sepatutnya difahami oleh umat Islam. Baik, dalam bab ini kita akan tengok kepada topik yang pertama, iaitulah terpujinya sikap toleransi dalam jual beli, menyempurnakan timbangan, berlaku baik dalam membayar hutang dan dalam menagihnya, memberi tempoh kepada orang yang kesulitan dalam membayar hutang, serta menunaikan amanah. Yang ada kitab halaman yang ke-437. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada yang berhajat untuk mendapatkan kitab ini lagi, boleh inform dengan saya. Di bilik saya ada lagi 5 buah. Kalau yang berhajat lah. Ya, boleh, harga sama macam dahululah, RM35. Sekalipun sekarang ni semua barang dah naik kan, kita kekalkan harga insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita teruskan dengan ayat yang pertama yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kemudian diteruskan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani
Iaitulah ayat daripada surah Hud, surah yang ke-11 ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Maksudnya, dan Nabi Syuaib berkata. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ayat ni dia sambungan daripada ayat yang sebelum-sebelum ini. Ya, kalau kita tengok surah Hud baik. Kalau kita perhatikan, ini ayat yang ke-85. Ya, kisah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Nabi Syuaib alaihi salam kepada kaumnya, iaitulah penduduk Madian. Ya, penduduk Madian. Maka kalau kita perhatikan kepada ayat, ya, ayat yang, cuba tengok dulu ayat yang ke-81. Okay, di antara seruan yang dikemukakan, yang disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada penduduk Madian adalah yang pertama sekali, qala ya qaumi ibudullah. Yang pertama sekali Nabi Syuaib mengajak penduduk Madian supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, selepas itu kita lihat bahawa Nabi Syuaib, ya, menyebut lagi wala tanqusul mikyala wal mizan. Wala tanqus, jangan kamu mengurangi sukatan dan timbangan. Ayat yang ke-83. Tengok ya, macam mana kaedah dakwah para nabi. Yang pertama adalah mengenai persoalan akidah. Apa dia akidah? Pertama sekali, mesti beriman sembah Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, jangan wala tanqusul mikyal wal mizan. Tanqus, jangan kamu mengurangkan timbangan dan sukatan. Kemudian baru kita lihat sambungan kepada ayat ni, ayat 85. Dan Nabi Syuaib berkata lagi, wahai kaumku, wa ya qaumi, wahai kaum aku, ini penduduk Madian, awful mikyala wal mizana bil qist. Sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil. Jadi menunjukkan bahawa persoalan ekonomi, kaedah-kaedah di dalam perniagaan memang dijelaskan dengan terperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah sambung lagi, dan janganlah kalian mengurangi manusia pada hak-hak mereka. Wala tabkhasunna sa'ashya'ahum. Jangan mengurangi hak. Hari ini ramai kan taktik yang digunakan oleh orang-orang yang berniaga. Kita tak sebutlah semua kan, ada segelintir yang mengurangi hak. Dia kurangkan hak.
hak pembeli dia kurangkan. Sebagai contoh, seorang yang buat rumah, ya, jadi tuan rumah bayar upah untuk buat rumah dengan menggunakan bata merah sepenuhnya. Tetapi pihak kontraktor kan tidak memenuhi hak tersebut. Dicampurnya iaitu bata merah dengan bata yang pasir. Ini masuk dalam kategori mengurangi hak manusia pada hak-hak mereka. Ya. Dan Allah juga sebut dalam ayat ni, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Janganlah kalian bertebaran melakukan kerosakan di atas muka bumi. Allahu Akbar. Ayat ni kan, sekalipun ini dialog, ini nasihat dakwah, ya, Nabi Syuaib kepada penduduk Madian, tapi sebenarnya bila kita baca Quran juga untuk kita. Jangan bertebaran melakukan kerosakan. Hari ini banyak tak kerosakan yang dilakukan oleh manusia? Banyak, tuan-tuan. Ya? Jadi mudah-mudahan bila kita baca ayat ni, kita dapat kesedaran. Ya? Dapat kita kata menjentik hati kita. Ya? Melakukan kerosakan. Aplikasi yang ada sekarang, TikTok, kan? Ini antara yang bila tidak diawasi, dia akan merosakkan. Aplikasi itu tak salah, tapi yang salahnya orang yang menggunakan. Pakai tudung, pakai jubah, tapi aksinya bertentangan dengan syariat. Ni ya, saya pun tak tahulah, mungkin dia kurang nak cari perhatian ke, kan, kurang kasih sayang ke, wallahu a'lam. Wal-iyazubillah, kita minta Allah lindung diri kita dan ahli keluarga kita daripada perkara-perkara yang sedemikian. Baik, seterusnya ayat yang kedua, ya, yang dipilih oleh Syekh An-Nabhani adalah ayat daripada surah Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Ya, Allah kat sini Allah kata apa? Wailun. Binasalah. Wail. Ya, neraka wail lah. Ataupun binasalah. Lil mutaffifin. Bagi orang-orang yang menipu dalam timbangan dan sukatan. Okay? Satu gelaran istilah yang Al-Quran gelarkan kepada peniaga adalah Al-Mutaffifin. Siapa Al-Mutaffifin? Maka Al-Quran perincikan, iaitu orang-orang yang apabila mereka mengambil sukatan daripada orang lain, mereka mencukupkannya. Maksudnya kalau dia nak ambil barang orang, kan, dia timbang, kan, nak ambil barang orang, dia make sure sukatan itu, timbangan itu cukup. Okay? Apabila mereka menyukat atau menimbang sesuatu untuk orang lain, mereka mengurangi. Inilah namanya Al-Mutaffifin. Kalau yang dia nak, dia make sure benda tu cukup. Tapi kalau dia nak jual kepada orang,
nak beri kepada orang, dia akan kurangkan. Ini maksud al-mutaffifin. Dan perkara ini sebenarnya berlaku dah lama. Ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya amalan seumpama ini telah berlaku di zaman dahulu lagi. Dan Allah memperingatkan kita jangan buat amalan macam ini. Ya, wailun, kebinasaanlah. Ni perhatian kepada orang yang terlibat dalam bidang perniagaan. Tak kisahlah dia jadi dropship ke sebagainya kan, buka kedai makan ke. Jadi kena faham ayat ni. Baik, dua. Yang ketiga, ayat yang terakhir adalah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk melaksanakan amanah-amanah kepada orang yang berhak ke atasnya. Ini ayat ni selalu kita dengar dan biasa disyarahkan. Baik, selesai 3 ayat yang pertama sebagai muqaddimah. Kita tengok ayat ni pun dah risau. Kan? Memang dah risau tuan-tuan. Ya, orang yang terlibat dalam isu-isu muamalat. Jadi kena hati-hatilah bab ini. Baik, kita pergi kepada ayat-ayat, kita pergi kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin siapa yang nak yang nak, mungkin ada yang berhajat nak bersara awal, menceburkan diri dalam bidang perniagaan, kan? Ataupun ada pasangan suami isteri yang memang berada dalam mainstream ini. Ini kan saya sarankan kita kena baca, renung hadis-hadis yang sedang kita sama-sama bacakan ini. Baik, kita lihat kepada hadis yang pertama. Baik. Hadis yang pertama iaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. So apa bunyi hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataqadahu fa'aghlaza lahu fahamma bihi ashabuhu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini kisah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cuba kita lihat terjemahannya. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ada seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menagih hutang daripada baginda. Namun dia bersikap kasar terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Lelaki yang dimaksudkan menurut ulama hadis bernama Zaid bin Syu'bah Al-Kinani. Zaid bin Syu'bah
Al-Kinani. Ya, selepas daripada peristiwa ini, wa aslama fima ba'd. Selepas daripada peristiwa ini, maka Zaid bin Syu'bah telah memeluk Islam. Jadi maksudnya semasa peristiwa ini lelaki itu belum Islam. Baik. Ya, dia datang untuk menagih hutang. Nak minta supaya Rasulullah membayar semula apa yang Rasulullah ambil. Tapi dia datang dengan bersikap kasar. Fa'aghlaza. Ya, fa'aghlaza ni maksudnya dia bertindak dengan qasa, dengan kasar. Lalu para sahabat, baginda ingin membalas tindakan orang tersebut. Sahabat ni memang sentiasa berada dengan Nabi. Bila nampak Zaid ni buat kasar, sahabat ni standby, siap kau. Sahabat memang nak belasah lah dia. Ya, nak balas tindakan tersebut. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan. Sesungguhnya orang yang mempunyai hak itu memiliki kewajaran untuk berbicara. Ya, perkataan maqalan. Tengok teks dia kat sini, ni. Fa inna li sahibil haq. Maksudnya orang yang memberi pinjam kepada Nabi itu, maqalan. Maksud maqalan adalah sultanan fil qaul. Dia ada hak, ada kuasa untuk dia bercakap. Sebab dia adalah pemilik, kan? Pemilik harta. Harta dia diberikan kepada seseorang. Kemudian baginda bersabda, lepas tu Nabi kata kepada para sahabat, berikan kepadanya unta yang seumur dengan untanya yang saya pernah berhutang dengannya. Dekat sini maksudnya Nabi hutang unta dengan Zaid bin Syu'bah. Maka bila Zaid datang, dia bersikap kasar kepada Nabi untuk menuntut semula hutang tersebut. Ya, tapi Nabi nasihatkan para sahabat baginda, jangan balas. Sebab dia sebagai tuan punya unta tu, dia ada hak. Ya. Dan Nabi kata kepada sahabat, sahabat dekat sini adalah Abu Rafi' maula lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi panggil maula, iaitu seorang pembantu Nabi yang bernama Abu Rafi'. Maka Nabi kata kepada dia, ya, iaitu berikanlah kepadanya unta yang seumur dengan untanya. Ya, jadi apa? Nabi telah hutang seekor unta dan Nabi minta supaya Abu Rafi' mengembalikan seekor unta yang sama umur dengannya. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak mendapatinya kecuali unta yang berumur lebih dewasa daripada umur untanya. Sahabat kata, Abu Rafi' kata, ya Rasulullah, sekarang ni unta yang kita ada sekarang ni adalah unta yang tak sama umur. Unta kita lebih dewasa daripada unta yang Rasulullah pinjam dulu. Ya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, berikan sahaja unta itu kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Wakalah dan riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Buyu'.
Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang pertama tengah hari ini? Pengajaran yang pertama adalah Islam menyuruh supaya bermuamalah dengan cara yang baik dan berlemah lembut di dalam ucapan sekalipun dia merupakan pemilik hutang, tuan punya harta yang dipinjamkan kepada orang lain. Yang pertama. Ya. Contohlah, kalau alung. Ni siapa yang jadi alung ni kena baca hadis ni. Kan? Ya. Jadi kalau kita sebagai pemilik harta, kita pinjamkan harta kita kepada seseorang, maka Islam menyuruh kita supaya husnul muamalah, supaya bermuamalat dengan baik. Nak pergi minta hutang tak ada masalah, tapi dengan cara yang baik. Satu. Pengajaran yang kedua adalah ya, yustahabbu liman kana alaihi dainun. Siapa yang mempunyai hutang, maka dia disunatkan ayyu'ta ad-dain zaidatun ala haqqihi. Sunat kalau kita ni pinjam duit dengan seseorang kawan, pinjam barang sebagainya, maka disunatkan supaya kita ini waktu nak pulangkan tu, pulangkan lebih sedikit. Tapi jangan letak, jangan jadikan dia sebagai syarat. Kalau kita jadikan dia sebagai syarat, maka perkara itu akan menjadi riba. Sebagai contohlah, kan, mungkin kita suatu masa terdesak, mungkin ada keperluan yang segera, kita pinjamkan kepada kawan kita, kita pinjamkan contohnya mungkin 2,000, 3,000 sebab ada urgent ni kan. Jadi mungkin seminggu lepas tu kita pulangkan balik. Maka kalau kita berdasarkan kepada hadis yang pertama yang kita baca tadi, disunatkan bila pulang tu, pulanglah lebih sedikit. Ya, hukumnya adalah sunat. Tapi jangan pula kan si pemberi hutang tu kata, okey saya bagi engkau sekarang ni 2,000. Nanti bila kamu nak bayar nanti kena bayar RM2,050. Itu dia dah jadi riba. Kena hati-hati ya dalam persoalan ini. Baik, kedua. Ya. Dan yang ketiga, Islam juga ya memberikan peringatan kepada kita supaya tidak seboleh-bolehnya jangan terlibat di dalam hutang. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak apalah, ini kita santai-santai tengah-tengah hari ini kan. Yang paling bahaya sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan sekarang adalah, cuba kita fikirkan, renung-renungkan, antara agenda kapitalis untuk merosakkan manusia, merosakkan, termasuklah merosakkan umat Islam melalui bidang ekonomi adalah memperkenalkan kad kredit. Ini saya sebut malam tadi dalam kuliah saya di Masjid Segamat Baru. Ya. Ini agenda yang paling halus. Saya cuba kongsi 2-3 perkara lah. Mungkin kalau nak detail tentang kad kredit tu, itu kena tanya pakar dia lah. Kita ambil 2-3 perkara. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, ya,
saya sebut tentang macam mana agenda kapitalis. Apabila kita nak memohon kad kredit, pihak yang mengeluarkan kad, dia akan minta dokumen pendapatan kita, bukti-bukti pendapatan. Contohlah, kalaulah pendapatan kita, contohnya sebulan 5,000. Tuan-tuan rasa pengeluar kad kredit ni, dia akan bagi had pinjaman hutang berapa banyak? Adakah dia akan bagi pinjam 5,000? Tidak, tuan-tuan. Saya tak pernah jumpa lagi lah. Tak tahulah, kan? Mungkin ada. Ya, pengeluar kad yang akan bagi kad kredit ni, dia punya limit kreditnya adalah ikut gaji kita. Kalau gaji 5,000, pinjam hanya 5,000. Kebiasaannya, had kredit itu akan diberikan lebih. Inilah dikatakan salah satu daripada cara untuk merosakkan manusia. Kalau kita tak mampu, kita mampu hanya RM5,000, kita punya gaji RM5,000, maka bagaimana nak pinjam sampai, berhutang sampai RM15,000, sampai RM20,000? Islam tak bagi macam ni, tuan-tuan. Satu. Okey. Yang kedua, apabila kita menggunakan kad kredit itu pula, kan, maka bila nak bayar balik, dia galakkan tak payah bayar semua. Betul, tuan-tuan? Tak payah bayar semua, kan? Bayarlah 10% ataupun 20%. Sedangkan orang yang mampu, dalam hukum fiqh, hadis Nabi, orang yang mampu, dia wajib bayar sepenuhnya balik hutang. Ini saya kata salah satu elemen yang halus yang bertujuan untuk merosakkan manusia. Siapa punya angkara? Kapitalis. Jadi kalau nak senaraikan banyak, tuan-tuan, jadi saya bagi dua cukup. Banyak perkara ini yang kita dapat lihat. Baik, kita sambung, tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis yang kedua. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allahu akbar. Panduan yang sangat hebat diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati orang-orang yang bertoleransi. Ni ya, perkataan samhan. Samhan. Rajulan samhan. Ya? Maka Nabi mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, menurunkan rahmat, memberikan rahmat kepada orang-orang yang samhan. Samhan ni apa, tuan-tuan? Kan kita baca kan, kalau mufti, dia dipanggil dengan sahibus samahah. Samahah. Ya, samahah ni maksudnya orang yang berada dalam keadaan murah hati. Jadi samhan ni maksudnya orang yang murah hati, orang yang mempermudah-mudahkan. Dia bukan menyusah-nyusahkan. Tapi dia mudah, mungkin kalau boleh mudah,
Dia mudahkan lagi. Jadi dalam bab ni adalah dalam bab hutang. Bab apa ni muamalah, maksudnya orang yang memudahkan urusan-urusan yang berkaitan dengan muamalah. Sebab tu istilah yang dipakai dalam kitab kita bila diterjemahkan samhan ni dengan toleransi. Maksudnya dia murah hati, dia orang yang dermawan, dia bersikap mudah. Semudah macam mana? Idza ba'a, apabila dia menjual sesuatu. Jadi bila jual ni taklah berkira sangat, kan? Lebih 10 gram itu pun berkira. Itu bukan rojulan samhan. Ya? Saya tuan-tuan dan puan-puan ada dekat pasar. Kalau kita pergi pasar, ada setengah-setengah peniaga ni di kalangan orang Islam yang saya rasa sikap yang amat terpuji. Ya? Kalau kita pergi pasar, kalau kita beli barang dengan dia, kan, mungkin lebih, katakanlah RM11 30 sen. Maka dia kata, tak apalah 30 sen tu tak payah. Hanya bayar RM11. Inilah antara contoh rojulan samhan. Ni kadang-kadang RM11 10 sen. 10 sen tu pun, ya Allah. Kan? Tak bukan nak kata tak boleh sebab dia ikut boleh. Tapi yang Nabi sebut ni, Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi doakan ni, Nabi doakan kepada orang yang bila dijual sesuatu, dia ada samhan. Ada sifat mudah-mudah, ada sifat bermurah hati. Kalau timbang kan lebih 10 gram ataupun 20 gram, tak apalah. Itu maksudnya. Wa idza ishtara, dan apabila dia membeli. Beli pun sama. Kan? Kita kalau beli kan, ya, harga barang tu RM11.90. Kan? Kita bagi RM12. Kita pun tunggu kan supaya si pembeli tu kan, supaya si penjual tu kan, dia pulangkan balik 10 sen. Tak payahlah tuan-tuan. Lepas kita belajar hadis ni pada tengah hari ni, kan, cuba kita praktikkan. Mungkin kita sebagai pembeli, kan, jadi bila kita bayar, katakanlah harga tu kan RM10.80. Jadi kita bagi RM11. Bagilah yang 20 sen tu kita hadiahkan, kita sedekahkan. Itu maksud orang yang samhan. Ya? Jadi inilah, mudah-mudahan bila kita belajar hadis ni, kita faham hadis ni tuan-tuan, kita termasuk dalam yang Nabi doa tu. Apa dia? Semoga Allah merahmati. Mudah-mudahan Allah akan bagi rahmat kepada kita. Kita mencari rahmat Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, siapa? Wa idza qtada, apabila dia menagih hutang daripada orang lain. Ya, bila dia menagih hutang daripada orang lain. Baik. Selesai hadis yang kedua. Nanti macam mana kita nak buat bila kita menagih hutang ataupun bila kita nak bayar hutang, ada hadis-hadis yang akan datang. Okay, jadi kita ambil kat sini, ada 3 golongan yang Nabi doakan supaya mereka ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Orang yang bila dia menjual, dia ada sifat toleransi. Orang yang apabila dia membeli barang, ada sifat toleransi. Dan apabila dia menagih, meminta kembali hutang dia, dia juga bersifat dengan sifat toleransi. Mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dalam kumpulan dia. Baik, hadis yang ketiga.
Hadis yang ketiga, Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yunjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yada' anhu. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Buyu'. Maksudnya, ya, iaitu daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dia kata, ya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang suka diselamatkan oleh Allah daripada kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Ni, kurabi yaumil qiyamah. Kesulitan pada hari kiamat, tak ada siapa yang boleh selamatkan. Kalau kita ramai anak-anak waktu tu tak boleh selamatkan. Kalau kita ramai kawan-kawan tak boleh selamatkan. Kalau kita ramai pengikut tak boleh selamatkan. Kalau kita banyak harta pun tak boleh selamatkan kesulitan pada hari kiamat. Ya. Maka Nabi SAW memberikan panduan. Ini penting tuan-tuan. Kan? Sebab tu saya rasa bila kita belajar hadis ni, Allahu Akbar. Kan? Nabi buka satu panduan untuk kita. Ya? Jadi yang boleh selamatkan kita, salah satu cara yang boleh menyelamatkan manusia terhadap kesulitan yang dihadapi pada hari akhirat adalah apa tuan-tuan? Maka Nabi kata, hendaklah melapangkan dengan menangguhkan meminta hutang daripada orang yang berada dalam kesulitan ataupun membebaskannya daripada hutang tersebut. Ini satu peluang. Kalau orang yang hartanya banyak, kan, hartanya banyak dan dia ramai orang datang kepada dia minta bantuan. Saya tuan-tuan masa belajar dulu, ada seorang, ya, saya tak nak sebut nama dia. Dia masih lagi hidup sekarang ni tuan-tuan. Masa tahun 94, 95, 96 dulu, dia tetapkan setiap hari Rabu malam, malam Khamis selepas Isyak, kan, dia tetapkan siapa-siapa yang nak memerlukan, yang ada hajat, memerlukan bantuan, datanglah ke rumah dia. Ini orang kaya tuan-tuan. Jadi mungkin berkat amalan dia bantu orang ni, Allah panjangkan umur dia, Allah bagi kesihatan yang baik. Jadi kalau kita pergi rumah dia, sebab memang waktu itu kita pelajar kan, jadi kita kadang-kadang ni ada persatuan dan sebagainya, nak mohon sikit sumbangan lah kan, untuk nak buat program sebagainya, pergi. Memang kena beratur lah tuan-tuan, ambil nombor. Kemudian kita ceritakan dengan dia, kita bagi evidence dan sebagainya, bagi dokumen-dokumen, dan dia akan pertimbangkan ada berapa yang dia nak bagi. Ini antara orang yang bagus tuan-tuan. Jadi kalau orang-orang yang kaya macam ni, bila ada orang pinjam daripada dia, maka tuan-tuan, dia ni mendapat salah satu peluang yang dijanjikan oleh Nabi. Peluang apa? Peluang untuk diringankan kesusahan, kesulitan, diselamatkan daripada kesulitan pada hari kiamat. Ini untuk orang yang kaya.
Dan kalau kita yang tak kaya pun, kalau suka pinjamkan kepada orang, boleh dapat peluang ni. Jadi macam mana caranya tuan-tuan? Maka Nabi kata dua. Yang pertama sekali, lapangkan orang yang dah pinjam duit. Dia janji dengan kita, okey tak apa, sebulan lagi saya bayar. Bila cukup sebulan kan, kita pun pergi jumpa dia ataupun dia datang, dia beritahu, minta maaf lah, saya tak dapat bayar. Dan ada alasan-alasan yang munasabah kan, maka kita kata tak apa. Mungkin nanti kamu ada lapang, dah selesai dah masalah tu, kamu bayar. Ni orang ni termasuk dalam salah satu yang disebut oleh Nabi SAW. Melapangkan. Ya? Tapi janganlah pula orang tu datang ambil kesempatan. Dia pun baca hadis ni, dia pun ambil kesempatan. Itu tak boleh. Sekarang ni manusia macam-macam jenis kan. Dia pun bawa siap baca hadis ni lagi kan. Ya? Man sarrahu an yunjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah falyunafis an mu'sirin. Dia siap baca hadis lagi kan. Tu kalau ambil kesempatan tak boleh lah. Jadi kalau betul-betul dia tak dapat bayar, ada masalah-masalah yang dihadapi, maka pemilik hutang ni dia tak apa. Satu. Dan yang kedua, au yadha anhu. Ataupun yang satu lagi juga dia kata, tak apalah, saya halal lah hutang tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Siapa yang buat macam ni, itulah janji Nabi SAW. Allah selamatkan dia daripada kesulitan pada hari kiamat. Nak yakin dengan tak yakin je tuan-tuan. Jadi kita dapat ilmu ni tuan-tuan. Ya. Bila kita bantu orang, insya-Allah Allah akan membantu kita. Baik. Maksudnya dekat sini tuan-tuan, ya, kalau kita tengok dalam syarah hadis ni, dia sebut dekat sini adalah ya, maksud ni au yadha anhu ni, membebaskan hutang dekat sini, dia kata adalah sama ada kullan au ba'dan. Mungkin dia hutang katakan 1,000. Jadi kita kata tak apalah. Jadi awak hanya bayar dekat saya hanya 500. Yang 500 tu tak apa saya halalkan. Itu termasuk dalam au yadha anhu. Kalau nak bagi semua lagi bagus. Kan? Tapi kita fikir juga, kita kalau bagi semua kita pun tak cukup juga harta. Kan? Ini kaedah yang disyarahkan oleh hadis, yang disyarahkan oleh para ulama radhiyallahu anhum. Ya? Baik. Selesai hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, saya kira sekarang ni Zuhur dah cepat 1.56, 1.57. Jadi sekarang maaf 12.56, 57, sekarang ada lagi 2 minit. Jadi saya rasa tak sempat untuk kita bincang hadis yang keempat, hadis yang kelima. Hadis yang keempat ni kisah seorang lelaki yang diceritakan oleh Nabi SAW. Ya, ini yang saya cerita tadi ni. Hadis yang keempat ni kisah yang tadi tu. Seorang lelaki yang Nabi cerita macam mana dia ni orang kaya, jutawan, so ramai orang pinjam dengan dia, maka dia pesan kepada pekerja dia. Ni, lifatahu. Pekerja dia yang tugasnya pergi kutip hutang, dia kata kalau kamu pergi kepada si fulan ni dan dia dalam keadaan yang susah, jangan minta hutang dulu. Biarkan dia. Maka dia ni Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa dia. Nak tahu detail hadis yang keempat, hadis yang kelima ni, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Ya. Saya rasa itu saja untuk tengah hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat sedikit ilmu
ya, untuk kita jentik hati kita, untuk kita lembutkan hati kita. Mudah-mudahan kita dapat mengikut panduan-panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja untuk tengah hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalam.